Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat. Walaupun sekarang kita menghadapi serangan pandemik COVID-19. Baiklah, cikgu harap semua pelajar bersedia untuk belajar bahasa Melayu Komsas tingkatan 3. Baiklah, cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Puan Hajah Suzana binti Haji Ismail, guru bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Meranti Pasir Mas, Kelantan. Aspek pembelajaran kita, standard kandungan 4.1, memahami dan mengapresiasi karya sastra. Standard pembelajaran 4.1.1, memahami dan mengapresiasi karya prosa dengan menyatakan respon peribadi terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu karya. Bahasa Melayu klasik ialah bahasa yang diwarisi oleh bangsa Melayu sejak sekian lama. Terdapat banyak penggunaan bahasa Melayu klasik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bahasa Melayu klasik berfungsi sebagai lingua franca, iaitu bahasa perhubungan utama. Contohnya, dalam Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, bahasa Melayu klasik juga memainkan peranan sebagai bahasa pentadbiran. Kerajaan Melayu seperti Kerajaan Pasai Samudera, Melaka, Riau Lingga menggunakan bahasa Melayu dalam pentadbiran mereka. Seterusnya, bahasa Melayu klasik juga adalah bahasa ilmu. Banyak penghasilan karya ditulis menggunakan bahasa Melayu klasik. Seterusnya, bahasa Melayu klasik juga berperanan sebagai bahasa undang-undang. Contoh undang-undangnya ialah Hukum Kanun Pahang. Seterusnya, bahasa Melayu klasik juga berperanan sebagai bahasa persuratan, iaitu bahasa untuk kita memiliki ilmu pengetahuan. Dalam erti kata lain, bahasa untuk kita belajar. Okey, seterusnya kita masuk kepada aspek prosa tradisional. Tajuknya ialah Bahagia Sesudah Derita, petikan daripada hikayat Mara Karma, antologi Komsas tingkatan 3 Bintang Hati. Prosa tradisional merupakan cerita-cerita yang dipetik daripada cerita hikayat. Cerita hikayat biasanya warisan daripada penceritaan secara lisan. Dengan itu, format penceritaan lisan dikekalkan. Cerita hikayat mengandungi banyak nilai moral. Kebanyakan cerita hikayat berkisah tentang kisah asal-usul raja-raja. Contohnya, hikayat Malim Deman. Sinopsis Bahagia Sesudah Derita mengisahkan kehidupan sepasang suami isteri miskin yang tinggal di negeri antah berantah. Ke mana-mana sahaja mereka pergi untuk mendapatkan belas ihsan daripada orang ramai, mereka sering dihalau dan dipukul oleh penduduk di negeri itu kerana berasa jijik terhadap keadaan mereka yang tersangat daif. Akhirnya, suami isteri tersebut terpaksa mengambil makanan daripada sisa sampah berupa sebiji ketupat yang basi dan buku tebu. Si miskin dan isterinya sebenarnya merupakan raja keinderaan yang disumpah oleh Betara Guru atas kesalahannya membawa isterinya turun ke dunia tanpa pengetahuan Betara Guru. Setelah isteri si miskin hamil, keadaan mulai berubah. Penduduk setempat mulai melayan mereka dengan baik. Malah, mereka bermurah hati memberikan makanan dan pakaian kepada si miskin dan isterinya. Keadaan ini sangat berbeza. Pada awal cerita, ketika si miskin meminta makanan, penduduk menghalau. Tetapi apabila isterinya
telah hamil, penduduk telah melayan mereka dengan baik. Ketika mengandung, isterinya mengidam untuk makan buah mempelam dan nangka daripada taman raja. Si miskin berasa berat hati untuk menunaikan permintaan isterinya. Oleh sebab terlalu kasihan melihat keadaan isterinya, si miskin memberanikan diri menghadap raja dan meminta buah-buahan tersebut. Tanpa keberatan, raja memberikan buah-buahan itu. Setelah cukup tempoh, si isteri melahirkan seorang bayi lelaki diberi nama Marakarma. Si miskin berusaha membina sebuah kediaman berupa pondok. Ketika inilah mereka menemukan sebuah tajau yang berisi emas. Seterusnya, si miskin memperoleh kembali kedudukannya sebagai Maharaja Indra Angkasa di negeri Pura bernama Puspasari. Isterinya pula telah bergelar Tuan Puteri Ratna Dewi. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita tengok apakah tema prosa tradisional bahagia sesudah derita. Tema merupakan idea utama yang ingin diketengahkan oleh pengarang dalam sesuatu karya. Tema ini banyak berkisar pada watak si miskin. Jadi temanya ialah ketabahan sepasang suami isteri yang terpaksa meneruskan kehidupan walaupun berhadapan dengan badai kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan mereka sukar mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bahkan, mereka terpaksa berhadapan dengan penghinaan daripada orang ramai. Contohnya, miskin dan isterinya sering dihalau dan dipukul oleh orang ramai di negeri antar berantah. Sewaktu dia cuba meminta sedikit makanan untuk mengalas perut. Si miskin dan isteri tabah menghadapi segala penderitaan sehinggalah nasib mereka berubah menjadi amat baik selepas itu. Seterusnya, kita masuk kepada persoalan. Mungkin murid-murid telah pun mahir tentang apa itu persoalan. Persoalan ialah idea sampingan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Okey, kita tengok idea sampingan persoalan yang pertama atau idea sampingan pertama ialah kasih sayang seorang suami terhadap isteri. Kita tengok banyak contoh apakah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh si miskin terhadap isterinya dalam menunjukkan rasa kasih sayang. Persoalan yang kedua ialah penderitaan yang dihadapi oleh orang miskin untuk meneruskan kehidupan. Cuba kita tengok. Dalam realiti kehidupan sekarang pun, jika seseorang itu ditimpa kemiskinan, mereka akan susah untuk meneruskan kehidupan. Persoalan yang ketiga ialah tanggungjawab ketua rumah tangga untuk melindungi ahli keluarga. Persoalan keempat, keprihatinan pemerintah terhadap rakyat jelata. Jadi pemerintah memainkan peranan penting untuk mengetahui keadaan rakyat di negeri yang diperintahnya. Persoalan kelima ialah kepentingan sikap sabar dalam menghadapi dugaan hidup. Jadi, kita perlukan sikap sabar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Seterusnya ialah temanya ketaatan rakyat kepada pemerintah. Kita masuk pula kepada perwatakan. Watak dan perwatakan, iaitu ciri-ciri pada watak dari aspek luaran dan dalaman.
Kalau aspek luaran, kita boleh katakan aspek fizikal. Kalau aspek dalaman, kita merujuk kepada tingkah laku dan nilai yang ada pada sesuatu watak. Kita tengok kepada watak utama. Watak utama dalam prosa ini ialah si miskin, yang juga Maharaja Indra Angkasa. Ciri yang pertama, dia seorang suami yang bertanggungjawab. Si miskin bertanggungjawab menjaga keselamatan isterinya. Apabila isterinya tercedera akibat dipukul oleh orang ramai hingga berdarah, dia telah memandikan isterinya dan menyapukan ubat berupa daun pada tubuh isterinya. Pelajar boleh rujuk pada muka surat 19 dalam buku Komsas. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada ciri yang kedua. Si miskin seorang suami yang penyayang. Buktinya, si miskin memberanikan diri untuk menghadap Maharaja Indradewa untuk menunaikan hajat isterinya yang mengidamkan buah mempelam dan nangka di Taman Raja. Secara jujurnya, si miskin amat takut untuk menghadap raja yang berstatus mulia. Dia juga menaruh syak. Raja tidak mungkin sudi memenuhi permintaannya. Namun, si miskin amat terkejut apabila raja bermurah hati untuk memberikan buah-buahan tersebut kepada isteri si miskin. Ciri yang ketiga, perwatakan miskin, dia seorang pemimpin yang baik hati. Mesti pelajar keliru. Tadi dia seorang miskin. Sekarang macam mana dia boleh menjadi seorang pemimpin? Pelajar perlu baca keseluruhan teks dan akan jumpa peristiwa si miskin telah berubah menjadi raja. Dia menjadi seorang pemimpin yang baik hati. Buktinya, setelah bergelar Maharaja Indra Angkasa, si miskin telah masyhur sebagai seorang raja yang adil dan mesra hubungannya dengan segala menteri dan rakyat jelata. Pelajar boleh rujuk pada muka surat 25. Jadi pernyataannya ada pada muka surat 25. Ciri yang keempat, si miskin adalah seorang lelaki yang tabah. Si miskin tabah menghadapi perjalanan hidup yang penuh liku akibat kemiskinan. Dia pernah dihalau dan dicederakan oleh orang ramai ketika dia cuba meminta simpati untuk mendapatkan sedikit makanan. Jadi si miskin tidak membalas dendam. Dia hanya menerima takdir itu seadanya. Kita tengok pula kepada watak yang kedua. Watak yang kedua ialah isteri si miskin. Tidak ada nama, hanya diberikan sebagai isteri si miskin. Yang juga sebenarnya dia ialah Puteri Ratna Devi, merupakan watak sampingan dalam cerita ini. Jadi murid-murid faham apa itu watak sampingan, ya? Watak sampingan adalah pembantu kepada watak utama. Ciri yang pertama, dia seorang isteri yang setia kepada suami. Buktinya, isteri si miskin, dia ni sanggup hidup bersama suaminya yang miskin walaupun terpaksa menanggung pelbagai kesusahan. Apa kesusahan yang dialami? Kesusahannya dia tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada tempat tinggal. Tetapi dia tidak meninggalkan miskin. Dia setia berada di samping si miskin. Bahkan, dia juga sentiasa menemani si miskin ke mana-mana saja. Seperti apabila si miskin ke pasar, dia juga pergi ke pasar. Apabila si miskin pergi ke istana, dia juga pergi ke
istana yang tujuan hanyalah untuk mendapatkan makanan. Hal ini pelajar boleh rujuk dalam buku teks pada muka surat 18 dan 19. Tujuan cikgu memberikan muka surat kepada pelajar adalah untuk memudahkan pelajar mendapatkan maklumat. Seterusnya, si miskin juga isterinya seorang isteri yang tabah. Buktinya, dia tabah menghadapi kesusahan dalam hidup yang dibelenggu kemiskinan. Apabila miskin, banyak impian tidak tercapai. Hidup kurang sempurna. Tetapi dia tabah. Dia tidak mengeluh. Seterusnya, ciri yang ketiga. Dia seorang wanita yang sensitif. Apa itu sensitif? Maksudnya, hatinya mudah tersentuh. Buktinya, dia sering menangis apabila ditimpa kesusahan. Dia menangis teresak-esak kerana terlalu inginkan buah mempelam dan nangka daripada taman raja. Kita boleh lihat pada muka surat 21 dan 22. Malah, dia juga menangis ketika dipukul oleh orang ramai di negeri antah berantah. Dalam usaha dia nak mendapatkan makanan, dia telah dihalau dan dipukul sehingga berdarah badannya dan dia pun menangis. Ciri yang keempat, dia seorang ibu yang penyayang. Maksudnya, isteri miskin ni amat menyayangi anak-anaknya, menyayangi putera dan puterinya. Buktinya pada muka surat 23 dan 26, dia membesarkan puteranya Marakarma dengan penuh kasih sayang hingga tidak sanggup berpisah walaupun sesaat. Baginda juga mengasuh puteri Nila Kesuma dengan sempurna. Jadi puteri Nila Kesuma ni hadir ketika dia telah menjadi seorang raja. Watak yang ketiga ialah Maharaja Indradewa. Maharaja Indradewa juga merupakan watak sampingan. Dalam cerita ini, dia ialah seorang pemerintah yang sangat dihormati dan dia memiliki kerajaan yang besar dan kuat di negeri antah berantah. Buktinya, baginda dihadap oleh segala raja, menteri, hulu balang dan rakyat di istana baginda. Hal ini pelajar boleh rujuk pada muka surat 17. Ciri yang kedua, baginda merupakan seorang pemerintah yang baik hati. Buktinya, baginda bermurah hati memberikan buah mempelam dan buah nangka daripada tamannya yang dihajati oleh isteri si miskin. Dia baik hati kerana walaupun dia seorang raja, dia sanggup melayani kehendak orang yang miskin seperti si miskin. Sekarang kita tengok pula nilai yang terdapat dalam prosa ini. Murid-murid tentunya sudah faham apakah nilai dan apakah kepentingan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan perkara baik yang boleh kita teladani, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama ada kita berhubung dengan ibu bapa, kita berhubung dengan guru, kita berhubung dengan kawan-kawan, kita perlu mengamalkan nilai-nilai murni. Nilai murni pertama yang terdapat dalam prosa ialah nilai kasih sayang. Nilai ini kita boleh lihat apabila contohnya ialah si miskin menyayangi isterinya. Dia sanggup menghadap Maharaja Indradewa untuk meminta buah mempelam yang diinginkan oleh isterinya dalam kehidupan sehari-hari.
Agak mustahil untuk kita menghadap raja. Apatah lagi keadaan si miskin yang dipandang hina. Tetapi kerana dia terlalu sayangkan isteri dia, dia sanggup berhadapan dengan raja demi menyatakan kehendak isterinya. Nilai yang kedua ialah nilai baik hati. Buktinya, Maharaja Indradewa baik hati memberikan buah-buahan yang dihajati oleh isteri si miskin. Walaupun dia seorang raja, dia bermurah hati. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu ada nilai baik hati pada diri kita. Kita perlu bersikap baik dengan semua orang. Nilai yang ketiga yang boleh pelajar ambil daripada prosa ialah nilai bertanggungjawab. Apa itu bertanggungjawab? Bertanggungjawab ialah kita perlu melakukan tugas yang diamanahkan kepada kita. Contohnya pelajar. Apa yang diamanahkan kepada pelajar? Amanah seorang pelajar adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Walaupun kita ditimpa masalah kesihatan di seluruh negara, pelajar perlu belajar. Contoh dalam prosa, si miskin bertanggungjawab melindungi isterinya. Buktinya, apabila isterinya cedera, dia menyapukan ubat. Itu tanggungjawab seorang suami dalam rumah tangga, iaitu melindungi dan menjaga seorang isteri dan anak-anak. Cikgu rasa setakat ini sahaja pengajaran cikgu untuk kali ini. Cikgu harap perkongsian cikgu dapat membantu pelajar untuk lebih memahami aspek Komsas. Dan cikgu nasihati pelajar jangan takut untuk mengkaji ataupun menganalisis prosa tradisional. Prosa tradisional tidaklah sukar seperti yang selalu kita anggap. Ia merupakan warisan bahasa Melayu yang kita warisi sudah sejak sekian lama. Okey, cikgu sudahi dengan serangkap pantun. Pucuk pauh delima batu, ikan semilang di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan.